Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustazah kasihi sekalian. Bersama dengan Ustazah hari ini, saya Ustazah Nur Aini binti Embong dari SMK Pulau Serai. InsyaAllah pada kali ini kita akan mendengar sedikit taklimat berkenaan dengan format pentaksiran instrumen pendidikan Islam KSSM bagi kertas SPM kod kertas 1223 yang akan bermula pada tahun ini, tahun 2021. Jadi taklimat ini disampaikan berdasarkan kepada arahan daripada Lembaga Peperiksaan untuk menyampaikan taklimat format pentaksiran ini kepada semua calon SPM bagi tahun 2021. Sedikit pengenalan berkenaan dengan KSSM ini. Sebenarnya KSSM telah pun bermula semenjak anda berada di tingkatan 1 secara beransur-ansur pada tahun 2017. Dan pada tahun ini 2021 ataupun 2021 anda telah pun berada di tingkatan 5. Dia menggantikan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM yang sebelum ini telah dilaksanakan oleh kakak-kakak kita yang sedang menghadapi peperiksaan. SPM 2021 menggunakan kod 1223, tidak ada lagi palang 1 ataupun palang 2. Dan untuk kertas 1223 ni, pendidikan Islam, dia mengandungi masih lagi 2 kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. 1223 sub 1 untuk kertas 1, manakala 1223 palang 2 ni adalah untuk kertas 2. Mari kita lihat isi kandungan kertas masing-masing. Untuk kertas 1, ujian secara bertulis mengandungi 5 soalan yang wajib, tidak ada lagi soalan-soalan pilihan. Setiap satu soalan memberi wajaran markah sebanyak 20 markah. Jadi 5 soalan wajib anda jawab 100 markah. Dan ujian ini dijalankan ataupun dilaksanakan pada penghujung penggal persekolahan tahun semasa. Okay, jenis item subjektif dan ada 3 jenis iaitu respon terhad, subjektif, respon terbuka dan juga subjektif berstruktur. Masa yang diberikan untuk anda menjawab kelima-lima soalan tersebut ialah 2 jam 30 minit ataupun 2 jam setengah sahaja. Dan ia merangkumi isi kandungan pelajaran untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ini bermakna anda mesti menguasai mata pelajaran pendidikan Islam isi kandungan tingkatan 4. Bukan saja tingkatan 5. Jadi untuk SPM anda kena kuasai tajuk-tajuk tingkatan 4 dan isi pelajaran tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Manakala kertas 2 pula mengandungi soalan-soalan berkenaan dengan tilawah Al-Quran, ayat-ayat hafazan dan juga bacaan hadis. Ujian ini dijalankan secara lisan, bukan ujian bertulis. Kertas 1 tadi ujian bertulis, manakala kertas 2, kesemua ini adalah ujian lisan. Ujian lisan sahaja, tidak ada ujian bertulis untuk kertas 2. Yang mengandungi soalan tilawah Al-Quran, iaitu sebanyak 1 soalan sahaja, membawa markah yang paling banyak iaitu 50 markah. Manakala untuk bahagian B iaitu ayat hafazan,
yang mengandungi 30 markah. Jadi anda kena menguasai ayat hafazan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Setiap ayat hafazan, soalan ayat hafazan ada 2 soalan, di mana satu soalan mengandungi 15 markah. Jadi 2 soalan 30 markah. Dan bahagian C ialah bahagian hadis yang membawa markah sebanyak 20 markah. Anda cuma membaca hadis daripada sukatan pelajaran, isi pelajaran tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Untuk makluman semua anak-anak ustazah, untuk ujian lisan ada beberapa set soalan. Maksudnya, mungkin anda dengan rakan-rakan anda tidak sama soalan. Mungkin ada yang dapat set 1, ada yang dapat set 2 dan sebagainya. Jadi, anda kena kuasai bacaan hadis dengan baik. Baca hadis dengan baik untuk membawa markah sebanyak 20 markah. Jadi untuk bahagian bacaan hadis, bahagian C ini, hadis yang ada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, anda hendaklah menguasai dengan sepenuhnya. Supaya anda layak untuk mendapat markah 100 markah. Tidak mustahil anda boleh skor markah 100 markah untuk kertas 2. Okey, kita melihat wajaran ataupun agihan markah daripada kertas 1, 100 markah yang diperuntukkan tadi sebanyak 5 soalan yang mana anda wajib menjawab ke-5 soalan tersebut. Markah penuhnya ialah 100 markah. Tetapi wajaran yang diambil sebanyak 80% sahaja. Ini bermakna jika sekiranya anak-anak ustazah dapat 100 markah, awak sudah pun mendapat 80%. Okay, manakala kertas 2, juga 100 markah yang mengandungi soalan tilawah, hafazan dan juga hadis tadi tu kan. 100 markah tetapi wajarannya 20%. Banyak tu 20%. Jadi ustazah harap anda bersedia dari sekarang, jangan tunggu dekat-dekat nak ujian baru nak menghafal, baru nak membaca. Okey, mula dari sekarang. Okey, berdasarkan kepada jadual yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan pada tahun lepas, semasa kami ditaklimatkan pada tahun lepas, ujian ini akan dijalankan bermula bulan April sehingga bulan Jun tahun semasa anda berada di tingkatan 5. Jadi bermula April sehingga bulan Jun semasa anda berada di tingkatan 5. Boleh buat 2 kali ke? Tidak boleh. Jawapannya tidak boleh. Anda kena hadir ujian lisan ini sekali sahaja. Begitu juga dengan soalan tadi. Soalan set 1 ataupun set 2 tidak boleh ditukar. Sekiranya anda mendapat set 2, anda kena teruskan ujian set 2. Begitulah seterusnya. Dan ia merangkumi isi kandungan pelajaran anda yang ada dalam dokumen standard pembelajaran anda tingkatan 4 dan 5. Jadi untuk makluman, silalah mengulang kaji dari sekarang. Tingkatan 4 terutamanya dan tingkatan 5 anda ada buku teks. Tetapi tingkatan 4 anda tidak mempunyai buku teks. Jadi berusahalah dari sekarang. Okey, pelaksanaan pentaksiran ini dilaksanakan bagi semua calon yang mengambil mata pelajaran pendidikan Islam SPM. Tidak terkecuali. Semua calon wajib ambil kertas 2 untuk ujian
lisan. Wajib mengambil mata pelajaran pendidikan Islam, wajib ambil kertas 2, ujian lisan. Okey, ini perincian soalan. Setiap calon perlu menjawab satu set soalan sahaja. Soalan ada banyak set, anda dapat yang mana, itu terpulang kepada rezeki anda. Okay, jadi cuma anak-anak kena bersedia. Okay, satu soalan tilawah yang membawa markah 50 markah. Dan 2 soalan ayat hafazan 30 markah. 1 soalan hadis. Anda kena baca hadis tersebut dengan baik sebanyak 20 markah. Okey, pelaksanaan pentaksiran ini dilaksanakan oleh guru yang mengajar pendidikan Islam. Sama ada guru tersebut dia mengajar tingkatan 4 ataupun yang mengajar tingkatan 5. Untuk makluman, semua calon, semua anak-anak ustazah ni nanti akan ada satu jadual sebagaimana anda akan melalui jadual ujian lisan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi pendidikan Islam pun ada ujian lisan. Wajib hadir. Jika sekiranya anda tidak hadir, kemungkinan anda tidak lulus untuk SPM. Jadi kena ambil beratlah. Sekiranya guru yang mengajar tingkatan 5 tidak dapat memenuhi semua kelas, jadi guru-guru pendidikan Islam yang mengajar tingkatan 4 akan diminta untuk membantu anda untuk melalui ujian lisan ini. Jadi ujian ini tidak semestinya guru kelas anda yang akan menguji anda. Jadi mungkin guru-guru yang lain. Jadi ustazah rasa setakat ini dulu penerangan ustazah berkenaan dengan format pentaksiran untuk KSSM SPM pada tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.